diberi keizinan, kita boleh lihat puteri-puteri itu hadir, kita cuba videokan. Saya bagi satu ilmu seperti mana saya pernah tulis dalam Facebook saya. Yang ini Cikgu Azri. Ya. Cikgu Azri ataupun gelarannya Tok Singa Hitam. Yang belakang tu adalah Cikgu Lekit, anak kepada Cikgu Majid. Ya. Jadi hari ini kita akan serahkan pada Cikgu Azri dengan Cikgu Lekit untuk bawa kita ke lokasi yang pertama. Dan ikutlah mana yang mereka nak bawa pada kita, kita belajar daripada mereka. Okey? Sila Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Fikri. Sebenarnya bagi saya sebenarnya tuan-tuan tak perlu belajar dengan saya, kena belajar dengan Tuan Fikri. Sebab dia lebih mahir dalam hutan-hutan ni. Saya cuma ambil tanggungjawab untuk bawa tuan-tuan semua sampai ke tempat yang kita nak pergi sahaja. Buku adat tu kita baca Fatihah sekali, Qul Huwallahu 11 kali, selawat 3 kali. No? Fatihah sekali, Qul Huwallahu 11 kali, selawat 3 kali. Jadi kita hadiah yang kita baca ni kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para rasul, para nabi, para malaikat, para wali, para rijatul ghaib, dan kedua ibu bapa kita, guru-guru kita. Itu hingga muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada followers, penonton-penonton channel Tok Singa Hitam, untuk kali ini kita berpeluang bersama dengan seorang yang sebenarnya sahabat lama saya juga, tapi dia ni ada banyak kemahiran tentang ilmu hutan lah. Jadi tim Tok Singa Hitam dan beberapa lagi tim-tim yang lain berpeluang bersama dengan orang yang dikatakan mempunyai ilmu perhutanan ni, ilmu dalam hutan ni. Jadi kami kali ini akan mendaki, akan pergi ke satu tempat yang kita kata cukup menarik dan banyak aura dan sejarahnya. Saya pun dipercayai apabila saya bersembang dengan sahabat saya ni, dia cakap dia nak kembalikan balik aura dia. Aura dia dalam dunia persilatan, aura dia dalam perhutanan, dunia ilmu perhutanan. Jadi kita akan buat perjalanan ini sampai ke tempat yang kita akan pergi dan kita minta dia keluarkan sikit aura dia tu di sana nanti. Jadi untuk pengetahuan followers channel Tok Singa Hitam, bersama saya kali ini adalah Tuan Major Muhammad Fitri yang akan bagi kita punya beberapa tip. Kita tanya dia apa yang dia akan bagi ilmu kepada kita sepanjang perjalanan kita. Tuan, boleh cerita sikit kot apa yang Tuan akan sampaikan kat kami. Macam saya sendiri pun saya tak kenal ilmu-ilmu hutan ni. Jadi kita minta Tuan tunjuk sikit kot skill-skill hutan, ataupun Tuan dah prepare dah untuk sampaikan ilmu tu sepanjang perjalanan kita ke tempat yang kita akan tuju ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat lama saya ni. Lebih 30 tahun dah kami. Ya, jadi saya pada hari ini diberi kesempatan dan diajak oleh sahabat saya Tok Singa Hitam dan juga Tok Lekit. Baju bercantik nama. Tok Lekit ni, Tok Lekit ni, Tok Singa Hitam. Kan? Baju kita ada tak kita pakai? Saya bukan Tok, saya abang. Okey, jadi pada hari ini saya akan menurunkan sedikit banyak pengetahuan yang saya ada. Nak kata ilmu tu saya tak layak lagi untuk ke tahap itu. Tapi untuk sedikit pengetahuan dan sedikit petua ketika nak masuk hutan dan apa yang selalunya kita jumpa di tepi pinggir hutan. Kadang-kadang pokok-pokok yang kita lalu tu kita tak sedar bahawa pokok-pokok tu ada kegunaan untuk kita. Kan? Daripada segi kecemasan dan juga daripada segi ikhtiar dalam hidup dalam hutan. Okey. Dalam semut tu. Dalam semut. Apabila manusia macam kita tadi berjalan. Kita berjalan, kita akan penat, kita jalan buat tahu. Okey. Semut akan berterabur. Okey, tengok ni laluan ni. Tengok laluan ni.
Tengok kesan apabila saya buat. Kita pun lalu lah, kita penat ni kita penat Kita lalu. Tengok jam pukul apa sekarang. Tengok jam masing-masing pukul apa. Cuba tengok dia berselerak 11.30. dan berapa minit dia cantum balik. Okey. Daripada situ kita boleh tahu. Tahu. Selalunya apabila yang ni akan bersambung balik, ini dia putus kan? Saya putuskan tadi. Dia sambung balik dalam masa setengah jam. Setengah Dia jam boleh betul-betul sambung. elok 2 jam. Jadi kita akan nampak kesan kaki. Lepas tu nampak apa ni, semut tu dah sambung. Maksudnya 2 jam depan kita ada orang. Mana kata yang ni? Yang ni sebab kita bawa buat. Betul Yang tadi. Yang tadi saya bawa buat. buat. Itu baru 5 minit. Ah, Nampak dia dah mula nak cantum balik, nampak? Tapi dia masih bertabur. Okey, Mana ini ada salah kalau satu nak- cara Nak dia betul-betul perfect dah bersambung, maknanya setelah 2 jam. lepas 2 jam. Lepas 2 jam tu maksudnya orang tu dah ke depan pada kita 2 jam lah. Ya. Tapi kesan dia tapak kaki dia mesti ada. Kesan tapak mesti ada. Masih Betul orang ada. tahu, kesan ni berapa lama? Itu ilmu nak tentukan masa tu. Kan? Jadi kita tahu depan ni ada orang setengah jam depan kita. Kita ligan dia. Contoh. Okey, tak apa lagi satu nanti kita bagi. Jom. Satu dan pi tu tak kacau dia. Dia kacau teruk dia. Salah. Daun ni akan berpusing begini. Okey? Farhan dengan ni jalan. Jalan kot ni. Potong. Jalan. Kedah. Okey, tengok daun-daun. Nampak sekarang daun hijau tua kan? Dorang Api kedah. Nampak tak daun tu dia mula terbalik? Nampak dia ternaik nampak? balik Kat situ kesan, kita tengok kesan orang. Kalau dia kawasan ni ada laluan orang. Contohnya macam ni. Saya jalan-jalan saya. Nak lalu lah. Nampak tak? Nampak? Yang ni berapa lama pula kalau kita nak tahu dia lalu? Oh, yang ni 2 hari. 2 hari boleh 2 hari dia tetap duduk macam tu. Duduk macam tu kak? Dia nak naik balik sebab dia tengok matahari Kalau matahari duduk atas ni dia akan pusing balik. Pelan-pelan. Tapi soalnya dia ambil masa 2 hari. Baru habis dia tutup balik lalu ada. Sebab tu kalau kita lari pun tak nak bagi orang ligan kita, jangan kita redah macam tu. Okey. Orang akan tahu. Okey, jom. Baik. Dapat tak yang dia? Ni lah. Pelan-pelan. Down dia. Kalau dia boleh mampu ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini satu ilmu saya nak bagi. Okay, apabila kita nak berkemah, cuba tengok kawasan keliling. Okay, kamera tangkap kawasan keliling. Okay. Kalau kita tengok tempat ni, wah sedap. Betul? Nampak onok buat kemah sini. Sebenarnya salah. Okay. Ini nama dia lidah bukit dan alur air. Cuba tengok betul-betul. Ini adalah aluran air. Nampak tu? Ni, yang kita sedang berpijak ni adalah aluran air. Kalau hujan, confirm hanyut dengan kita tadi. Banyak orang dia kata, "Oh, tempat ni cantik." Dia buat pasang unggun api situ, dia lepak landing sini. Kan? Tiba-tiba air datang daripada bukit ataupun hutan dah, habis hanyut. Kepala air. Sini batu ramai orang mati lah. Okay. Dinding betul. Dia cuba panjat. Katakanlah kamu dalam keadaan hutan. Rekod kan? Okay, kalau kamu dalam keadaan hutan, lepas tu kamu sampai sini, dinding batu. Sana batu, sini batu. Tak tahu nak buat apa. Tak ada laluan lain lah. Tak ada laluan. Okey. Dengar betul-betul. Jangan panjat. Jangan panjat. Okey. Selalunya di mana-mana dinding batu, baik di Gunung Panti lah, yang selalunya di dinding batu yang terkenal, yang tinggi betul-betul, yang saya cerita kata arwah Lieutenant Hanafiah meninggal tu, kan? Panjat dia kerana mereka dulu cuba panjat dinding batu. Jangan panjat. Okey? Kerana dia penuh dengan lumut, penuh batu. Memang secara logik akal pun jangan panjat. Okey? Walau sekuat mana pun kamu punya grip tapak kaki ni, betul? Kamu tak boleh panjat. Sebab akar-akar yang pegang ni tak sekuat mana ni. Okey, kamu akan jatuh. Jadi apa yang kamu boleh buat adalah kamu kena pilih. Kalau macam ni dah keadaan air di bawah, kan? Kalau kita makin rapat sana dinding dia bagi tinggi.
kamu kena pergi ke sebelah sana. Okey? Kena jauh daripada air. Sebab lagi dekat dengan air, lagi tinggi dinding batu tu dan lagi air, lagi licin. Lagi berisiko Lagi jauh, lah. lagi berisiko. Ini cara dia. Okay? Banyak orang hiking dia akan jumpa dinding batu. Jangan cuba panjat. Jangan cuba, risiko kamu terlalu tinggi. Kecuali kamu betul-betul professional rock climber. Kan? Ada tak payah. Kalau kita contoh lah, kita ke satu laluan tu, laluan tu air terjun, ke kanan dinding batu. Jadi kita pilih redah air terjun tu ataupun panjat dinding tu. Hanya dalam laluan tu saja. Okey. Kalau kita sudah berada di tengah, the best redah air. The best redah air. Tapi tengoklah, pastikan batu tak berlumut. Hanya pijak batu tak berlumut. Kita tengok bukan, insya-Allah, pelan-pelan. Ini kena pelan-pelan lah. Sebab dinding batu lebih risiko daripada air. Adventure best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai ke tempat yang kita katakan tadi, yang mana daripada bawah tadi kita akan ke lubuk ataupun air terjun Puteri Mandi. Okey, jom kita ke bawah sana. Kita tengok apa lagi yang ada di sana.
kita sekarang dalam perjalanan untuk pulang. Jadi kita dalam perjalanan untuk turun ke bawah balik. Seperti kita naik tadi kot. Tadi kita naik dalam 2 jam lebih juga kan? 2 jam, 3 jam? 3 jam. 3 jam. Dan kita turun rasanya insya-Allah lebih kurang macam tu juga. Jadi kita akan turun ke bawah. Kita tunggu ada 2 orang lagi belakang kita yang belum sampai. Dan yang lain dah ada ke depan. Jom kita pelan-pelan jalan. Jadi dengan Okey, Jan, clear. okey. Ini tak bagus ni. Teknik turun bukit ataupun turun gunung, tangan sampai dulu, baru kaki sampai. Masuk dia, ini tak nampak. Tangan. Ni. Ha. Tangan. Kalau kita tu kita tangan sampai dulu. Jadi kita tangan baru kita kaki kita melangkah. Okey. Baru lutut kita tak sakit. Itu satu. Teknik yang kedua adalah sentiasa mengiring. Kalau tuan-tuan junam, okey, yang boleh jalan lurus ni hanya gajah. Hanya gajah saja. Dia akan berunsuk, dia akan duduk dan lipatkan dia punya kaki dia berunsuk. Roller coaster dia main. Okey. Itu gajah. Selain daripada itu semua binatang lain termasuklah manusia, bila nak turun yang curam, dia mesti mengiring. Begini. Okey. Ha. Jangan turun lurus. Lutut kamu akan sakit sangat. Okey. Teknik naik bukit pula, kan, mata sampai dulu baru kaki. Kan? Sebab tu saya boleh jalan laju. Sebab mata saya tengok dekat mana saya nak pijak, baru kaki saya pergi situ. Banyak orang dia tergelencak dia takut sebab dia dah letih. Bila dia dah letih dia main pijak yang mula macam tu. Mata dia tak sampai dulu. Okey? Ha, tu asas lah, asas. Ha? Tangan sampai dulu. Eh. Bila tangan sampai dulu, baru kita melangkah. Jadi kalau kita nak ke depan tu, kita akan tergantung begitu. Okey? Tak gigil tu. Tidak bergigil. Itu gunanya pakai glove. Sampai sini kan. Ini tinggi, kita tinggi. Tangan sampai dulu. Tangan sampai dulu. Nah, baru kita melangkah. Jadi kita bukan tegak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Saya bagi satu ilmu seperti mana saya pernah tulis dalam Facebook saya. Apabila kita nak cari tempat untuk berkemah, okay, cuba dengar atas. Bunyi tu bunyi riang-riang. Tu riang-riang tu. Okay. Kalau tempat tu ada bunyi riang-riang, ada bunyi unggas-unggas begini, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita boleh berkemah di situ. Tapi jika kita tak dengar bunyi riang-riang ni, so bunyi riang-riang tu jauh saja, tempat kita ni keliling kita atas kita ni sunyi, jangan kemah di situ. Ada kampung makhluk lain ataupun penempatan makhluk lain di situ. Okey? Ada bunyi ni? Kalau bunyi ni okey. 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 Lepas tu satu lagi, siapa pernah dengar biawak pokok? Biawak pokok ni kalau kita dengar, kalau kita duduk dalam hutan gini, waktu maghrib tau. Dekat-dekat nak azan maghrib dia akan berbunyi. Tu okey. Okey ke apa? Ha? Okey. Tak, dia panggil biawak pokok. Dia biawak tu duduk dalam pokok. Bunyi apa? Bunyi. Semana cerita dah. Bunyi. Okey. Bunyi. Gitu. Tapi kalau kita tengok betul dia selalu dekat pokok-pokok mati tu dia duduk dekat lubang tu. Ya? Tu dia. Ini salah satu ketua dia. Okey. Tu dia. Nampak? Nampak? Berapa jam kita jaga ni? Ni saya ajak depan mata ni. Jangan pijak. Kita akan tunjuk. Nampak? Berapa jam tadi? Pukul berapa kita pijak tadi? Lebih kurang pukul 12 lebih. Kita pijak ni tadi betul. Sekarang tengok. Dia pun masih lagi berterabuk. Okey, tapi dia dah bersambung. Ni saya ajar tadi betul. Dalam masa 2 jam dia akan bersambung balik tapi dia masih berterabur. Nanti bila masuk malam ni embun besok dia akan dah tak ada dah. Jadi kita cuma tinggal tapak ni kesan ni saja ni kesan.
Ini kesan kasut saya kan. Kesan saja akan nampak. Okey. Ini saya tunjuk depan mata. Okey. Ada juga macam laba-laba, sama juga dia ada cara dia. Saya tengok. Simpan. Next video. Banyak sangat ni kuncing wai. Ya kira tak kat dia. Dia kira tak kat dia. Okay, semua angkat tangan. Tunjuk best. Angkat tangan, tunjuk best. Okay. Bagi bulu 4 jam. Sama ini. Duduk dekat dengan lah. Lepas tu tak nampak. Makan minum semua. 3 bulan setengah. Satu minggu nak tutup baru masuk camp sini. Oh, camp lah. Berapa dah 40 orang nanti? 40 orang nanti berbagai-bagai pangkat lah. Awal ada apa semua pangkat. Ni buang, nama buang, semua buang kosong. Nama pun nama gelaran. Balik malam pukul 10.30 11 malam ni semayang dan keadaan merah. Dalam keadaan duduk belakang pokok semayang. Makan minum dalam keadaan seperti longkang masuk dekat air longkang 3 bulan setengah. Daripada 40 orang masuk 2 minggu pertama hingga 21. Yang lain semua balik kena halau balik dia. Kalau 21 orang yang lain dah buka. Hak lain buka sini gagal. Hang dah bayang, hang dah ready.